تسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi taufik dan juga memberi kepada kita kelapangan untuk kita teruskan lagi pengajian daripada kitab Fathul Mu'in. Kita pada bab solat, fasal pada solat as-salah alal mayyit, solat jenazah, yang mana kita dah sampai berkait dengan selesainya kita kata proses 4 perkara itulah, iaitu mandi, kafan, solat dan juga tanam. Mandi, kafan, solat dan juga proses mengkebumikan mayat. Kita masuk pada wayun dabu situ. Ke lepas dah. Sini 137 843 dah. Wa qawlu jam'in. Situ wa qawlu jam'in yulaqanu Muhammadur Rasulullah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, wa qawlu jam'in yulaqqanu Muhammadur Rasulullah aidan lianna al-qasda mautuhu 'ala al-islami wa la yusamma musliman illa bihima mardudun. Itu khabar dia. Khabar bagi qawlu jam'in mubtada', mardudun khabarnya. Mardudun bi'annahu muslimun wa innama al-qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah liyahsula lahu dhalika thawab. Kata pengarang rahimahullah, dan kata sekumpulan ulama, ditalkinkan Muhammadur Rasulullah juga, kerana tujuannya adalah matinya di atas Islam dan tidak dinamakan dia sebagai seorang Muslim melainkan dengan kedua syahadah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan itu adalah ditolak dengan bahawa dia adalah seorang Muslim dah dia. Tujuannya hanyalah menyudahkan kalamnya dengan la ilaha illallah supaya terhasil pahala itu. Kita sebut dah. Ni talqin mana ni? Ni talqin tak mati lagi ni. Talqin masa nazak. Masa orang tu hampir nak mati. Jadi kita sunat talqin apa? La ilaha illallah. Sepatah tu lah. Muhammadur Rasulullah tak sunat. Jadi pengarang bawa datangkan, dia kata ada pandangan yang mengatakan kena juga talqin Muhammadur Rasulullah, bukan la ilaha illallah saja Muhammadur Rasulullah. Jadi pandangan mereka itu tertolak. Tu dia perbincangan situlah. Wa qawlu jam'in yulaqanu Muhammadur Rasulullah aidan li'anna al-qasda mautuhu 'alal Islam, kerana tujuan matlamatnya ialah supaya dia mati atas Islam. Wala yusamma musliman illa bihima, dan tidak dinamakan muslim kecuali dengan
kedua-duanya kecuali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan itu mardudun, tertolak. Pandangan ni ditolak lah. Sebab apa? Bi annahu muslimun. Orang hak mati tu Islam dah kan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu nak masuk Islam, sekarang ni dia Islam dah. Dah dalam hadis sebut tu, in wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah. Hanya tujuan kita talqinkan la ilaha illallah sahaja supaya menjadi penutup kalam, penutup percakapannya di dunia tu, tutup dengan la ilaha illallah. Liyahsulalahu dhalika thawabu, supaya hasil baginya pahala yang dikehendaki itu. Pahala mana? Yang Nabi SAW sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi dalam hadis tu sebut, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Jadi sebut la ilaha illallah sajalah. Apa tak? Jadi tak perlu disebut Muhammadur Rasulullah. Okey. Lepas tu ada orang tanya, boleh tak Allah tak? Allah saja ke? Hasil lah juga. Kerana yang nak daripada sini ialah sebut Allah, ingat Allah. Ingat Allah pada akhir hayat dia tu. Sekali ke banyak kali kot la ilaha illallah? Kalau disebut dah cukup lah. Kalau disebut dah, disebut dah. Kita ulang lagi. Ulang lagi berapa kali. Lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu ulang lagi. Dia jangan sebut, ngucap. Ngucap benda. Ngucap ikrar. Ngucap. Jangan sebut ngucap. Dak kawan tu tengah pening. Dia sakaratul maut. Sakaratul mabuk mati tu. Dak. Kita dah tahulah, dak rasa lagi. Dia tanya orang rasa dah. Mabuk nak mati tu. Jadi sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut itu. Jangan sebut mengucap. Apa Jadi sebut, ajar dia la ilaha illallah tu. Lepas tu buat 2-3 kali, dia tak tu lagi, berhenti sekejap. Biar tenang balik. Lepas tu suruh balik. Nak apa? Nak supaya akhirnya la ilaha illallah. Bukan benda ni anugerah sebenarnya. Kita sebut sini, tak apalah, kat lagi kita nak ucap masa mati. Tak tahu dia mati kan ni tak tahu. Tak takut ucap benda lain tak tahu. Jadi sebab itulah benda ini kita kena husnuzan, kena amal baik dulu supaya Allah Taala tamatkan kita dengan la ilaha illallah, supaya dapat hasil pahala tersebut. Okey. Kemudian selesai situ. Wa bahthu talqinihi ar-rafiqal a'la. Li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mardudun بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره. Bahasan tentang mentalkinkan lafaz Ar-Rafiqal A'la, yakni darjat tertinggi di syurga, kerana ianya akhir kata Rasulullah SAW adalah ditolak dengan bahawa demikian itu kerana sebab yang tidak ada pada selain Rasulullah, iaitu Allah telah memberi dia untuk memilih di antara kekal di dunia, di antaranya antara bertemu dengan Allah dan juga di antara kekal di dunia. Lalu dia Rasulullah memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada perbahasan satu lagi. Nabi SAW akhir perkataan Nabi sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang masyhur dan banyak, Nabi sebut apa? Nabi dah sebut la ilaha illallah. Nabi sebut Ar-Rafiqal A'la. Ar-Rafiqal A'la, yakni kedudukan yang tinggi ataupun tempat yang hampir yang tinggi dengan Allah. Nampak tak? Maknanya dia sebut Rafiqal A'la. Maka adakah sunat bila orang nak mati kita talqin dia sebut Rafiqal A'la? Itu isu dia. Kata pengarang, wa bahthu talqinihi Ar-Rafiqal A'la, dan perbahasan berkaitan dengan mentalkinkan mayat Ar-Rafiqal A'la itu, li'annahu, apa?
Kerana itulah akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang akhir yang Nabi sebut. Perbahasan itu mardu, tertolak, makna tak perlulah kita talqinkan rafiqul a'la. Kenapa? Li'anna dhalika li sababin lam yujad fi ghairi. Kerana rafiqul a'la itu Nabi sebut itu kerana ada sebab yang tidak ada pada selain Nabi. Hak Nabi sebut tu Nabi tidak akhir kalam dengan la ilaha. Dah Nabi lebih lagi. Nampak tak? Lebih pada tu lagi. Kenapa? Kerana ada sebabnya. Wa huwa annallaha khayyarahu fakhtarahu. Bahawa Allah Subhanahu wa taala dia memberi pilih Nabi. Sama ada nak duduk kekal di dunia ke ataupun nak bersamanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dengan maksud apa? Meninggallah. Lalu Nabi SAW memilih untuk ar-rafiqul a'la. Sebab tu Nabi sebut tu. Nampak juga. Jadi benda ini kita tak boleh nak kiyahkan sama. Okey. Kemudian seterusnya, wa ammal kafiru fayulaqqanuhuma qat'an ma'a lafzi ashhadu liwujubihi aidan ala ma sayati fihi idh la yasiru musliman illa bihima. Adapun kafir maka ditalkinkan keduanya dengan jazam, tak ada khilaf, pasti, beserta lafaz ashhadu, kerana ia juga wajib di atas apa yang datang padanya, kerana dia tidak menjadi muslim melainkan dengan keduanya. Okey, sekarang ni tak ada orang Islam dah lah. Maknanya kita talqin la ilaha illallah aja, tak payah Muhammadur Rasulullah. Dah kalau orang kafir, orang kafir macam mana? Sahabat kita ke kawan kita orang rapat mati, dia panggil kita dah. Tu peluang tu. Peluang tu. Untuk apa? Moga-moga dia ngucap, dan bila ngucap tu sah di sisi Tuhan, boleh selamatkan dia daripada kekal dalam neraka. Nampak? Jadi ahli syurga dia. Sebab tu dia kata wa ammal kafiru. Adapun orang kafir fayulaqqanuhuma, maka ditalkinkan kedua-duanya mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua-dua ni kena talqin qat'an, secara pasti. Makna kena, kedua-dua ni kenalah. Ma'a lafzi ashhadu, dengan ditambah lafaz ashhadu. Jadi bila kita pergi kat dia tu kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talqin gitu. Nampak tak? Makna kalau Allah Taala nak beri hidayah, sebut. Nampak? Boleh dia sebut. Pernah ada dalam zaman Nabi SAW budak Yahudi. Tapi dia ni dah memayyiz, dah makna minat ke Islam. Bila mati, ayah dia panggil Rasulullah, kerana budak ni baik dengan Nabi kan. Lalu Nabi talqinkan dia tengok pada mak ayah dia, nak ikut tak? Dia kata ati' Abul Qasim, ikutlah Muhammad. Jadi budak tadi, kalau mak ayah dia tu Yahudi, dia suruh nak ikut Muhammad. Apa tak? Jadi suruh taat kepada Nabi dan mengucap. Dah budak macam mana? Tak apalah, budak memang selamat dah, tapi dengan lafaz itu pula daripada lafaz Nabi SAW itu ada kelebihan dan kemuliaan dia. Okey. Nampak di sini dia kata kena lafaz ashhadu. Ni ashhadu bagi perbincangan. Macam mana? Adakah disyaratkan sebut ashhadu atau tidak? Dalam yang pandangan yang dipilih ialah disebut ashhadu tu kena sebut asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Liwujubihi aidan, kerana wajib juga lafaz asyhadu. Bukan sekadar Muhammadur Rasulullah saja. Nak masuk Islam, daripada orang bukan Islam nak masuk Islam, kena ada dua-dua, syahadah tauhid dan juga syahadah Nabi itu Rasulullah. Liwujubihi aidan, dan juga asyhadu kena ada, kerana hukumnya sebahagian ulama mengatakan wajib. Ala ma sayati fi, atas lagi barang yang akan datang perbincangannya. Idh la yasiru musliman illa bihima,
kecuali tidak dikira Islam kecuali dengan kedua-duanya. Mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di situ orang hak bukan Islam, kalau kita talqinkan dengan dua-dua kalimah syahadah berserta asyhadu. Okey, habis. Serta masalah tu masuk masalah talqin selepas tanam pula. Talqin mayat selepas daripada tanam. Kemudian kata pengarang wa an yaqifa jama'atan ba'da dafni. An yaqifa jama'atun. An yaqifa jama'atun ba'da dafni 'inda al-qabri sa'atan yas'aluna lahu at-tathbita wa yastaghfiruna lah. Sunat bahawa berdiri satu kumpulan selepas pengkebumian satu ketika dalam satu tempoh masa. Untuk apa? Meminta ketetapan ampun baginya. Ni masuk masalah talqin. Orang duk balah nak talqin ke nak buat apa. Kata mayat tak dengar dah. Hari ni kita tengok hari ni apa kalam ulama berkaitan dengan masalah talqin selepas tanam ni. Kata pengarang rahimahullah, wa an yaqifa jama'atun, dan bahawa yakni sunat an yaqifa wa yundabu an yaqifa jama'atun, dan disunatkan berdiri sekumpulan manusia ba'da dafni, setelah ditanam jenazah mayat, indal qabri, di sisi kubur, sa'atan. Sa'atan makna beberapa tempoh masa. Lama mana? Lepas ni akan datang. Qadra dhabhil jazu, tempoh orang meleh kambing. Meleh lapah kambing, sembelih dan lapah lapah kambing. Apa? Lama mana? Makna setengah jam lah gitu. Tak? Betul tak? Betul kan? Setengah jam ke boleh cepat lagi? Ada orang kata hok pandai pakar boleh. Tapi belah kasih ni lah, belah lain. Lembu kejap je. Lembu kubah kejap je. Buat apa? Lembu mati, kubah mati kena langgar. Langgar. Jadi orang tinggal lah kejap nak cari alat-alat nak alis semua. Tengok-tengok tak ada. Gimana tu? Tengok-tengok tak ada. Jumpa mana? Jumpa kulit je. Dia bawa pergi pasar. Ada juga macam ni gitu Ada orang bawa pergi pasar. Dia bawa dekat-dekat orang tahu dah perangai je. Dia bawa pergi turun pasar jauh-jauh. Jadi dah tahu lembu tu lembu memang memang bakar. Dah makan mana orang tahu. Nampak tak? Jadi sekejap je kau. Kejap je. Lepas subuh, sebelum subuh tengok apa ni? Kena langgar, pergi mayang subuh. Pergi balik tengok tak ada dah lembu. Jumpa kulit je. Melaju dia, pakar dia. Jadi apa nama ni? Tempoh disembelih kambing. Boleh kata lebih kurang setengah jam lah sembelih dan lapah kambing. Qadra dhabhil jazur wa tafriqati lahmiha, dan membahagikan daging dia. Sekejap lah maksudnya. Dia kata apa? Berhenti berdiri di sisi kubur kadar tu. Sa'atan. Yas'aluna lahu tathbit, supaya memohon kepada mayat tadi akan tetap. Minta dia supaya tetap dalam jawapan soal kubur. Wa yastaghfiruna lahu, dan minta supaya diampunkan kepadanya. Jadi di sini isunya talqin ni ada dok zaman Nabi. Dari segi hadis Nabi SAW ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, tapi sanad dia tak kuat. Sanad dia tak kuat. Disebut idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'sih. Kalau seorang kepada kamu mati lalu kamu tanam dia, hendaklah berdiri seorang kamu pada sisi kepalanya. Thumma liyaqul, kemudian katalah ya fulan ibnu fulan,
ibnu fulanah, wahai si fulan anak si fulanah, fa innahu yaqulu, kerana mayat akan balas, arsyidna rahimakallah, tolong ajar kami, moga Tuhan memberi rahmat pada kamu. Lakin la tash'urun, tapi kamu tak sedar jawab. Kalau mau sedar lagi tembur. Tapi dia jawab gitu. Falyakul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang kamu keluar daripada dunia ini dengan syahadah la ilaha illallah. Panjang tu hadis riwayat Tabarani. Jadi isunya hadis ni memanglah lemah, tapi yang disebut yang menjadi amalan dalam penghukuman terhadap amalan ini, sebahagian ulama di kalangan ahli hadis dia membilang kuat hadis ini. Kerana apa? Kerana berlaku amalan yang secara ramai di kalangan salaf. Zaman salaf sendiri dah berlaku dah. Zaman salaf. Maka benda ini berlaku pada zaman salaf dan berterusan pada zaman-zaman selepas itu, dibuat oleh para ulama yang tidak ada diingkar seorang pun. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dia istahsanaha, membilang elok perbuatan ini. Lagi pula perbuatan ini berterusan pada negeri-negeri besar tanpa ada diingkari oleh seorang pun pada zaman tersebut. Tak ada pun. Dan juga zaman ulama-ulama selepas pada itu. Lepas pada itu, tiba-tiba marilah hak kediang-kediang ni kata benda ni tak boleh nak buat. Jadi berlaku pelik lah situ. Berlaku kepelikan. Kenapa ulama hadis dhaif pun ramai? Ulama tak tengok pada hadis saja. Tak tengok pada hadis saja. Hadis tu saja. Tengok kepada himpunan-himpunan beberapa hadis. Nampak? Yang mana menyatakan bahawa mayat ini dengar orang bercakap tu. Dengar orang bercakap. Dalam hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi SAW bila dia campurkan mayat orang kafir, bakal orang kafir dalam telaga di peperangan Badar, Nabi panggil seorang-seorang hok ada, hey fulan bin fulan, hey fulan bin fulan. Nabi panggil seorang-seorang. Adakah fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nabi tanya, mu tengok betul tak? Apakah apa yang Tuhan janji pada kamu tu betul tak? Nabi cakap dengan bakar mayat-mayat orang kafir tu. Lalu Sayyidina Umar tanya Rasulullah SAW, atukallimu ajsadan la arwahalaha? Ya Rasulullah, kamu bercakap dengan jasad tak ada roh ke? Cakap benda orang mati, gitulah. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih ma antum bi asma'a lima aqulu minhu. Tidaklah kamu lebih mendengar perkataanku lebih pada mereka dak. Bukan maknanya mayat tu dengar juga. Bukanlah kamu lebih mendengar daripada mereka. Makna sebagaimana kamu dengar, mereka pun dengar juga. Ada orang hujah kan, hujah kata mayat mana dengar? Tak dengar. Mana hadis Sahih Bukhari sebut bahawa mayat mendengar percakapan. Nabi sebut ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Okay. Lalu banyak lagi hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Nabi SAW apabila selesai menanam mayat, Nabi hadir pengkebumian, Nabi berdiri sekejap kepada di kubur tu. Nabi kata, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada saudara kamu hak meninggal ni. Was'alu lahu tathbit, mintalah supaya Tuhan tetapkan hati dia. Fa innahu al-ana yus'al, kerana dia sekarang sedang disoal. Makna apa? Ada kesunatan suruh berdoa minta hak jenazah mayat dalam kubur tu dapat ditolong oleh Allah Ta'ala, beri tetap hati. Jadi banyaklah kalau kita ikutnya hadis-hadis lain yang mana kerana itu ulama menghukumkan perbuatan ni tidak salah. Bahkan di sisi mazhab kita sunat. Menjadi ahmal ahlus Syam sejak daripada para salaf dulu. Tiba-tiba bila kediang ni baru kata tak boleh, kata bid'ah pula. Kata bid'ah pula.
Tengok. Nanti kita akan tengok lafaz hadis yang datang. Dah kata kita tukar mayat tak dengar kita ceramah ke orang hok hidup. Ceramah banyak ahli dah ceramah. Sejak ceramah pagi sebelum Jumaat pun ceramah. Kayak gini nak pelihara raya pula ceramah. Jadi hok ni bahagian mayat ni. Jadi hujah tu tak kena. Kata mayat tak dengar dah. Nak peringatkan pada orang hidup betul dah. Kita peringatan kepada mayat, orang hidup ada dengar kan? Kayak gini jadi mayat kok. Apa tak? Jadi mayat kok sama. Sebagaimana kita memperingati mayat tu, orang yang hidup pun kena ingat lagi jadi mayat kok. Benda kadang-kadang peringatan, talqin yang dibaca tu sama je kena kepada orang hidup dan orang mati. Okey. Jadi kita tengok lagi. Apakah lafaz yang datang warid dalam hadis tersebut? Hadis ni perbuatan pertama hadis dhaif. Ada hadis. Walaupun dhaif dia bukanlah makna tahap maudhu' teruk sangat. Pula dikuatkan oleh amal para salaf dan amal oleh para imam-imam. Tiba-tiba kita nak reka ni baru. Jadi kalau kita timbang, hak mana semolek? Hak ni lafaz hak warid ni. Warid. Pula perbuatan tiba-tiba kita nak reka baru. Hak bid'ah ni hak baru ni lah sebenarnya. Hak baru ni lagi bid'ah pada yang telah dibuat oleh para ulama kita. Okey. Tengok. Dia kata sini. Wa talqinu balighin walau syahidan kama iqtadahu itlaquhum khilafan lizarkashiyyi ba'da tamami dafnin fayaq'udu rajulun qubalata wajhihi wa yaqulu ya abdallah ibna amatillah udhkuril ahda alladhi kharajta alayhi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan rasulullah wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna al-ba'tha haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbillah rabbi wa bil mu'minina ikhwana rabbi allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tu kok bahasa Arab. Kalau setengah talqin dia terjemah dah kan. Ya, orang baca Melayu pun ada. Apa maknanya? Sunat mentalqinkan orang balik. Kaidah pertama ialah balik. Talqinu balighin, orang balik. Kanak-kanak tak perlu talqin. Nampak tak? Buat kanak-kanak tak perlu talqin. Dia dak bukanlah kanak-kanak. Ni tanam budak pun talqin kok. Anak mana dak balik lagi lah. Ni mana panggil lebih lajak pula. Lebih lajak pula. Iaitu orang balik walaupun syahid. Ini ghayah ini untuk merak pandangan kata syahid. Orang syahid tak perlu talqin sebab mereka kan tak perlu semayang. Mereka kan tak perlu semayang, tak perlu mandi. Tak. Di sisi pandangan muktamadnya sunat juga walaupun mati syahid. Kama tadahu. Seperti mana yang dikendaki oleh itlaq. Itlaq ni sebut tanpa qaid oleh para ulama mereka. Bersalahan dengan Zarkashi. Imam Zarkashi kata orang syahid ayah. Hak muktamadnya kena jugalah. Sunat jugalah maksudnya. Selepas sempurna pengebumian. Lepas sempurna tanam. Habis tanam tu, baca. Maka duduk seorang lelaki menghadap mukanya dan berkata. Ni dia terjemuh pada hak kita baca tadi. Wahai hamba Allah, anak lelaki bagi hamba perempuan Allah. Ingatlah janji yang keluar kamu. Takut tinggal pun. Kalau talqin ni, bank tu bank kemok. Bank tu bank kemok. Sebab apa? Sebab dalam nas riwayat hadis yang datang tu ibni amatillah. Dalam tu disebut anak kepada hamba perempuan Tuhan. Makna mak dia. Jadi dalam lafaz talqin, kalau nama si mati tu kita bankkan kemok. Bank kemok. Nampak? Ada ingat dulu dia salah hitak anak orang lelaki bank juga. Jangan tulis Benti. Ali Benti Semoh. Bukan Benti. Bank tu tak bank. Hari tengok sebab Semoh tu apa nama ni? Puang ni pun Benti kok dia. Tukar-tukar gitu. Ali Benti Semoh. Contohnya. Kalau orang puan tak apa. Mina Benti Semoh. Dia abad Mina. Jadi bank kemok. Okey. Wahai hamba Allah, anak lelaki hamba perempuan Allah.
Ingatlah janji yang keluar kamu dari dunia ini di atasnya penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, hal keadaan dia sendiri tidak ada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad Rasulullah, dan bahawa syurga itu benar, dan bahawa neraka itu benar, dan bahawa kebangkitan itu benar, dan bahawa saat itu benar. Saat tu kiamat, saatun akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahawa Allah membangkitkan orang yang di dalam kubur, dan bahawa kamu redha dengan Allah sebagai Tuhan, dan dengan Islam sebagai agama, dan dengan Muhammad SAW sebagai Nabi, dan dengan Quran sebagai imam, dan dengan Kaabah sebagai kiblat, dan dengan orang-orang beriman mengaku sebagai saudara. Tuhan aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, di atasnya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan Arasy yang Maha Besar. Jadi itu lafaz talqin yang dibawa di sini. Yang dibawa sini itu, ini riwayat Imam Tabarani. Riwayat Imam At-Tabarani. Okey. Kemudian ada panjang lagi lah. Ada panjang lagi riwayat yang didatangkan dalam hasyiah ni, yang apa nama ini, lebih panjang. Sebagaimana dibawa oleh Hasyiah Al-Barmawi. Tapi kita tak baca lah sini. Pendek katanya, lafaz talqin yang ada dah tu boleh dan okey dah. Molek dah lah. Diambil daripada hadis-hadis ni dan juga apa yang disusun oleh para ulama. Yang kita kena tahunya bahawa talqin ini ialah mengajar mayat tu. Kita ajar mayat tu. Ada manfaat ke tidak? Nabi kata mayat dengar kan? Nabi kata mayat dengar. Dan bila ada hadis dan jadi amalan yang dibuat oleh para ulama sejak zaman-zaman, sampai zaman salaf sekalipun, sebab itu ulama hukumkan harus ataupun sunat talqin ini. Jadi kalau tak mau buat kok, sudah. Janganlah marah orang buat kalau tak mau buat. Kalau tak mau buat, jangan marah buat. Siapa baloh pa? Baloh pa. Nak tahu cerita, tanya Ustaz ni. Masa jadi Tok Qadi Besut tu. Baloh alik sana tu, baloh. Baloh. Seorang Tok Imam, seorang adik-beradik. Seorang Tok Imam, seorang Tok Bilal. Baloh. Seorang nak buat, mak ni mati. Keluarga ni mati. Seorang nak buat, seorang tak mau buat. Tok Imam baloh dengan Tok Bilal. Jadi, sebab apa? Sebab kes tak faham. Dan dulu tak ada orang baloh, tak mau buat. Kalau katalah tak mau buat, kita nak buat reformasi. Reformasi, tak ada dah ni tengok. Transformasi. Tak ada belah ni benda ni. Islah tak jadi. Katalah apa pun nak buat. Janganlah melanggar hukum. Tak mau buat sudah, tak mau buat. Tapi jangan kata orang buat tu salah. Orang buat tu salah. Benda ni tidak ada kewajipan. Tidak ada kewajipan pada buat. Bahkan ulama di sisi pandangan mazhab kita dihukumkan sunat sahaja. Jadi kita berhenti situlah. Wa yusannu takrar wallahu taala alam. Ada soalan? Dia nak tanya. Ada? Tak ada? Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Ada online nak tanya? Tanya ke dia lah. Allah.